Eh, Waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala kepada kita berkumpul lagi pada hari ini insya-Allah, menyambung kelas pengajian kita berkenaan dengan tajuk catatan pemula bagi tauhid, siri ketujuh. Ini yang insya-Allah kalau kita cuba hari ini last kali. Kita harapkan semoga Allah Taala bukakan kita ruang untuk tajuk yang lain insya-Allah kemudian. Yang mana kita hari ini kita akan ambil sampai habis surah An-Nisa, surah Al-Imran Al-Imran, berkenaan dengan tajuk asas ataupun catatan pemula bagi tauhid dalam surah Al-Imran. Itu kita ambil Al-Baqarah panjang lebar, kemudian Al-Imran kita dah masuk dari itu, dan last kita ambil itu surah Al-Imran kita bincangkan ayat 151 Al-Imran. Baik, hari ini kita ambil sambungan insya-Allah, sambungan dia yang kita akan bincangkan nanti insya-Allah ayat 189 sampailah ayat 195 surah Al-Imran. Mana Allah Ta'ala datangkan dalam ayat berkenaan punca-punca atau sebab-sebab bagi tauhid, supaya manusia ni sedar tujuan sebenar mereka dijadikan adalah mengesahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, sesungguhnya akidah tauhid akan menjadikan seorang mukmin ni seorang insan yang luas dia punya pandangan, ufuk pandangan dia adalah sangat luas, di mana dia mengetahui bahawa Allah Ta'ala di atas sesuatu amat berkuasa. So dia perhatikan alam semesta yang ada di depan mata dia, dia tahu Allah Ta'ala amat berkuasa di atas apa yang Allah Ta'ala nak perintahkan, dan dia memerhatikan pada seluruh kerajaan pelosok langit dan bumi, dan juga dia memerhatikan dan sambil dia bekerja untuk mengimarahkan bumi, mengkaji pada ayat-ayat Allah yang kauniyah, tak kira sama ada pada langit atau pada bumi. Dia akan tengok, sentiasa cari di manakah patut dilihat dekat situ akan nama-nama atau sifat-sifat Allah Ta'ala. Ini macam kita terangkan dalam kelas yang lain, kelas contoh macam dalam fiqh Asmaul Husna, dia datang sebutan berkenaan dengan tajuk kandungan nama Allah Ta'ala daripada penciptaan dan juga pemwujudan. Allah Ta'ala wujudkan dan adakan benda, supaya apa yang telah ciptakan atau wujudkan tu dia ada kandungan nama Allah Ta'ala. Macam kita lihat kan, macam ni ciptaan Allah Ta'ala berikan kepada kita perasaan yang contoh macam gerun, harap, harap, kita cinta, kita rindu kepada Allah Ta'ala berdasarkan kepada apa yang kita perhatikan pada ciptaan Allah Ta'ala. Macam kita sebutlah, bila kita dapat tengok saudara kita dapat apa dia minta, kita bukan dengki, tapi kita tahu Allah Ta'ala amat-amat boleh memberi pada siapa sahaja dia kehendaki. Anugerah Allah Ta'ala luas, maka kita cepat-cepat doa kepada Allah Ta'ala, meminta kepada dia supaya saudara kita dapat apa yang apa Allah Ta'ala berikan. Ini kaedah ataupun cara sebenar yang sepatutnya ada pada seorang mukmin. Perhatikan pada apa yang Allah Ta'ala jadikan di alam ini, kedudukan untuk dia beriman, tambah kuat iman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab memang kita kata kalau siapa-siapa yang tak nak beriman atau tak nak melihat perkara tersebut, maka Allah Ta'ala takkan pandu hati dia. Sebab hati kita ni dipandu Allah Ta'ala menyatakan dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-11. At-Taghabun ayat ke-11, Allah Ta'ala menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak akan menimpa suatu musibah kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Manusia beriman dengan Allah, Allah akan pandu hati dia. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah Ta'ala terhadap sesuatu amat-amat mengetahui. Mana siapa yang patut, siapa yang tidak dapat, akan petunjuk. Maksud ayat ke-11 At-Taghabun, Allah Ta'ala nyatakan barang siapa beriman, Allah Ta'ala akan beri hidayah pada hati dia. So pembinaan hidayah tersebut, okay? Rasa apa, ingin cinta kepada Allah Ta'ala, ini benda patut dibina. So, banyak sampai sekarang ni saya sebutlah, kita kadang kita tolong, kita bukanlah baik sangat untuk mandu manusia kepada kebenaran. Tapi kadang-kadang Allah Ta'ala beri kepada kita asbab. Kita jumpa orang minta tolong. Orang tu minta kata tolong jumpa anak saya ke, tolong nasihatkan dia. So kita tak boleh tolak lah, tak boleh kita kata macam pergilah pada orang lain. Dan kita bimbang nanti kalau dia kata kita tak tolong dia, mungkin nanti dia akan tak jumpa hidayah, dapat beralih bid'ah kita teruk. Jadi kita kan. Jadi kita kalau boleh kita nasihatkan. Tapi dalam menasihatkan tadi, kadang-kadang kita jumpa di antara orang-orang yang kita cuba nasihatkan, ada di kalangan mereka ni yang dia punya perasaan kepada Allah Ta'ala tu tak betul. Ya kan? Dia rasakan Allah Ta'ala tak sayang dia. Dia rasakan Allah Ta'ala menyusahkan dia. Dia rasa Allah Ta'ala tak beri kepada dia apa yang dia nak. Dia rasakan Allah Ta'ala tak pernah nak tolong dia. Ini benda-benda macam ni, sikap macam ni, attitude macam ni, dia adalah antara ciri atau sifat-sifat yang menjadikan makin tak dapat hidayah sebenarnya. Ini makin bahaya. Kadang-kadang saya bukan ni terus terang saya kata lah, kadang bukan saya nasihatkan orang tu, saya marah dia. Saya cuba nasihatkan, saya bagi ayat Quran, saya bagi tahu pada dia. Macam baru ni ada sekali tu saya tegur, saya kata dengan dia tentang apa, dia kata dia baca Al-Baqarah, dia rasa sedih. Saya kata kenapa? Dia kata Al-Baqarah sebut tentang ini, tentang itu. Saya kata pasal ada banyak benda Allah Ta'ala perintahkan aku tak buat, dan Allah Ta'ala perintahkan aku langgar, dia kata. Saya kata kita rasa diri kita ni cuai terhadap perintah Allah Ta'ala, dan rasa diri kita ni tak kuat melaksanakan perintah Tuhan. Itu sikap yang patut ada. Kita jangan rasa kita dah buat semua obligation dan kita rasa belagak, lalu kita tak buat benda yang sepatutnya Allah perintahkan sebab kita dah buat benda lain. Saya kata dengan dia, jangan fikir macam tu. Jadi sepatutnya kalau kita ada rasa sedih kerana berdosa, kita perlu cepat-cepat bertaubat. So, bukan kita disuruh untuk sibuk dengan perasaan berkenaan. Bahasa sedih, mana rasa baca Quran makin sad. Saya kata apa hal kan? Nak sedih buat apa? Kalau kita sedih, kita baiki. Kalau kita macam kita lapar, kita makan. Kita dahaga, kita minum. Kita berdosa, kita taubat. Cepat balik pada Allah Ta'ala. Masa dah suntuk. Kenapa sibuk nak sedih, aku sedih kan? Macam kita kena paku kat tangan kan? Ya tolong. Carilah paku tu. Janganlah gitu. Berapa lama nak buat macam tu? So Allah Ta'ala tidak didekati dengan kesedihan. Dan sebab tu Nabi SAW kan bila dan kisah baginda dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kan bila diorang dalam gua tu kan ketika dikata dan surah Taubah kan, ketika Allah Ta'ala kata tentang Nabi Muhammad, kata pada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana, jangan kau bersedih, Allah bersama kita. Itu maksudnya solution. Kita umat Islam ni umat yang mendapatkan solusi ataupun penyelesaian. Dia bukan umat yang sibuk dengan persoalan. Pondering upon question, itu bukan cara umat Islam. Umat Islam mesti cari penyelesaian. Kalau awak sakit, awak cari ubat. Bukan doa, saya sakit, saya faham lah, tapi carilah ubat. Itu sebab tu kadang-kadang bila kita jumpa dengan orang pelik-pelik ni, tahulah mungkin gila, betul tak dia dapat hidayah lambat sikit daripada kita. Tapi cara kan, attitude tu. Sebab kita kena bina keyakinan kita tentang Allah Ta'ala. Ada orang tanya, dia je orang sama tanya dengan saya, dia kata macam nak ikhlas kepada Allah Ta'ala dalam solat, dan solat jadi rutin biasa. Saya kata solat tu rutin biasa, tapi kita bina iman kita, tambah ketakwaan kita dengan kita kenal Tuhan kita mula-mula sekali. Macam mana kau boleh cinta Tuhan kalau kau tak kenal dia? Macam mana kau cinta Tuhan kau tak kenal dia pun? Dan kalau kau kenal dia pula, kau kena abdikan diri kepada dia. Bukan yang kau setakat kenal dia Tuhan yang satu. I always believe in my heart that there's only one God. Itu bukan tajuk dia. Sebab Allah Ta'ala nak kita kenal dan nak kita abdikan diri. Itu tajuk asal.
Sebab tu kenapa Allah Ta'ala beri pada kita bermacam-macam benda sekeliling kita ni, langit, bumi dan sebagainya, untuk kita menilai kedudukan kita dengan dia. Bukannya untuk kita sibuk kan, macam ni lah apalah, tak tahulah, saya tak jumpa jalan. Mana ada, Allah Ta'ala bagi dah sebab-sebab. Tak ada benda lebih terang menjelaskan tentang kekuasaan Allah Ta'ala. Dan tak ada benda lebih terang untuk mewajibkan kita mengabdikan diri kepada dia, cinta kepada dia, kasih kepada dia, jendu nak bertemu dengan dia, patuh pada perintah dia. Itu semua tu kena muncul lepas kita kenal Tuhan. Kenal Tuhan ni bukan tajuk kenal saja. Banyak saya jumpa orang yang belajar ilmu ma'rifatullah dan sebagainya, ilmu hakikat. Dia nak kenal je. Saya kata kenal, lepas tu nak buat apa? Kenal Tuhan, ialah lepas tu buat apa? Tak kenal Tuhan buat apa? Kenal lah. Kenal Tuhan, satu benda. Abdikan diri pada Tuhan, satu benda lain. Pengabdian diri pada Ta'ala, itu yang Allah tuntut pada kita. Bukan masalah kita kenal dia. Kenal semata-mata tak guna. Kita kenal Agung, Agung tak kenal awak. Apa benda masalah dia? Kita kenal Agung. Yelah, semua orang kenal kat Malaysia ni, kenal. Ini betul Agung kan, semua kenal. Tapi yang ada masalah adalah, adakah dia kenal awak kan? Itu tajuk yang sebenar yang sepatutnya ada pada kita, iaitu kita nak kena apa? Abdikan diri pada Allah, untuk kita dapat balik feedback daripada kenal kita kepada Allah Ta'ala tu, apa hasil dia. Sebab tu memang Allah Ta'ala berikan. Jadi sebab tu kita kata orang beriman ni, walaupun apa, dia walaupun pengkhususan dia dalam bidang-bidang kerja tertentu, dia wajib menjadi apa, satu apa, ensiklopedia pengetahuan. Betul lah dia seorang, contohnya petani ke, dia seorang guru ke, dia seorang sekian, tentang apa yang Allah ciptakan untuk dia dekat alam ni, dia kena tahu. So, saya sangat galakkan kepada semua yang dengar kelas kita berkali-kali kan, saya kata galakkan untuk tengok dokumentari tentang alam semesta, tentang binatang, tentang haiwan, tentang planet dan sebagainya. Belajar, tengok. Kita nak pergi buat kajian tak sempat. Orang dah kaji dan kita belajar je lah kan? Habiskan masa daripada tengok drama ngok-ngek petang-petang kan, maghrib kan, orang ni kahwin, orang tu sekian, ni bercerai, ni benda. Tak ada kerja lain ke? Habiskan masa dengan drama-drama ni. Tak tahulah, dah lah drama tu tipu kan. Dan dia tulis dah apa cerita ini tiada kaitan dengan hidup atau mati. Rekaan semata-mata. Tiada kena dengan hidup atau mati. Awak tengok benda tu, baik tengok monyet. Sebenarnya serius, monyet tu dia dalam alam dia, ataupun dia badak sumbu ke, badak air ke kan, ikan ke, semua sekali tu memang di atas dalam alam dia sebenar. Dia bukannya berlakon depan kamera. Sedangkan yang pelakon-pelakon ni berlakon depan kamera je kan. Ini mengarut, kita kata tak perlu kan. Jadi balik pada asal, sebab seorang mukmin ni dia perlu walaupun dia ada bidang pengkhususan masing-masing tertentu dalam pekerjaan, dia wajib menjadi satu ensiklopedia pengetahuan kan. Sebab dia kena tahu dari sudut masalah, kepentingan, keperluan. Dia bukan kena jadi tahu semua, dia kena pandai semua, tapi dia kena ambil general knowledge kan. Contoh macam kes benda, pasal kita tak tahu halal haram. Contoh macam kes halal dan haram. Dan macam mana kita nak dapat redha Allah Ta'ala, tapi halal haram pun kita tak kenal. Keluar bab Bitcoin pun gagal lagi, keluar bab Atomi pun gagal lagi. Kenapa? Kan betul lah kita tahu semua orang miskin, nakkan duit. Cuba belajar benda syubhat, jangan terlibat. Tapi bila kita tegur, marah. Orang bila kita tegur bab benda macam ni kan, dia tak suka. So, dia suka benda tu, dia buat. So benda pada sini kan kita perhatikan balik, sebab kita sekarang ni benda yang syubhat, tinggalkanlah. Kita Allah Ta'ala uji kita dengan benda berkenaan. Banyak kita dapat lihat contoh macam apa, benda-benda macam ni Allah Ta'ala berikan ujian pada kita, jadikan kita ni sangat-sangat seolah-olah macam perlu, terdesak sangat. Sedangkan Allah Ta'ala tak pernah pun letakkan pada kita kepastian sedemikian. Sebab kita akan tinggalkan dunia ni, dunia bukan untuk kekal. Kumpullah duit banyak mana pun kita akan tinggalkan. Cinta siapa kita nak, tapi kita akan pisah dengan dia. Buatlah apa benda kita nak kan, makanlah, kita akan akhirnya kita akan jemu. Tak ada benda sebenarnya kekal kat dunia ni. Tapi dalam begitu banyak orang tak sedar kerana kesibukan. Jadi memang dan inilah yang berlaku pada orang-orang beriman pada yang terdahulu, di mana mereka ni merajai alam ni kan, selama lebih kurang 1000 tahun silih berganti kan, kerana mereka merealisasikan asas tauhid yang menerangi kalbu mereka dan akal mereka. Sebab mereka bukannya statik.
Belajar fiqh aja, tak tengok yang lain. Belajar tafsir tak tengok yang lain, belajar hadis tak tengok yang lain. Dia kena tengok semua. Sebab mereka ni nak membimbing masyarakat, nak membimbing bangsa yang lain yang masih lagi belum beriman. Mana mukmin tu kena kuat. Kalau mukmin tu ni tak tahu benda halal haram, tak tahu berkenaan masalah kesihatan dan sebagainya, maka macam mana dia nak memandu orang lain untuk kebaikan? Macam mana dia nak memandu orang lain sedangkan dia pun gagal? Dia tak boleh kata saya tahu bab agama je, sebab Allah Ta'ala berikan agama ni dunia dan akhirat. Dia menjaga dunia dan akhirat. Sebab agama Islam ni menyentuh kepada bahagian tentang kehidupan kita. Apa kita makan, apa kita pakai, apa kita pandang, apa kita dengar. Islam kawal benda tu. Sebenarnya Islam kawal benda-benda berkenaan. Benda berkenaan. Tak boleh tidak, anda sebagai seorang mukmin Muslim kena ambil tahu. Kena ambil tahu. Tadi macam baru ni ada Ustaz Usi, dia bagi pendapat dia terangkan. Dia tahu untuk seorang manusia ni makin luas akan skop pengetahuan ilmu dia, dia kena ada perangai dalam diri dia. Bila ada benda penting berkaitan agama, dia kena ambil berat. Contoh macam kehidupan, macam kes itu Sejat kan kata nak bertahu apa, nak keluar agama. Dia jangan macam lantaklah ustaz jawab nanti. Tak ada jangan tu. Dia kena ambil kira. Kalau dia ni semua ustaz dah tak ada dekat dunia ni, tinggal dia untuk mengetahui tajuk tadi. Dia kena ambil berat lah. Macam mana orang keluar daripada Islam. Kalau pada keluar Islam tadi, apa hak-hak dia yang hilang. Kalau dia bertaubat balik, apa hukum dia. Kena ada belajar. Kan? Kena ada ambil berat. Kena ambil berat. Bukannya ambil ringan. Bukan tak tahu. Bukan tak tahu saja tentang perkara-perkara ni. Ini di antara sikap mukmin yang penting. Yang kita kata menjadikan kita ni dahulu merajai dunia. Tapi banyak kita sekarang ni yang kita adalah yang belajar agama tak nak tengok pada masalah ilmu-ilmu dunia yang membantu untuk agama. Ilmu dunia bantu agama. Ada ilmu tak bantu agama, ya saya faham. Kan ilmu yang tak berkaitan. Tapi ilmu berkaitan dengan dengan dunia ni, kemaslahatan masyarakat, kesihatan, kan, keuangan, ekonomi, masalah masalah pertanian ke dan sebagainya. Semua itu ada perkara yang penting untuk dalam sesuatu masyarakat. Seorang yang alim ataupun yang mukmin ni dia kena tahu. Bukan hanya ambil tahu berkenaan dengan tajuk berkenaan dengan ibadat semata-mata, bahkan muamalat juga terlibat. Masalah kekeluargaan dan sebagainya kena ambil berat. Tak boleh dia tinggalkan. So ini yang menjadikan kita umat Islam ni dahulu merajai dunia. Ini sebab kita rajai dunia. Okay. Dan Allah Ta'ala telah mencela sesiapa yang tak mengambil berat terhadap makhluk-makhluknya, tak tengok apa benda yang ada di keliling mereka. Kita tengok belakang keliling kita ni, tak nak tengok keliling kita. Okay? Yang menunjukkan kepada zat Allah Ta'ala dan sifatnya, serta syariatnya, serta qadarnya dan juga bukti-buktinya. Yang mana kalau kita lihat pada benda tersebut, dia tunjuk kita kepada diri Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nama-nama dia, sifat dia, syariat dia, kan? Semua sekali akan kelihatan pada ciptaan-ciptaan Allah Ta'ala. Tapi memang Allah Ta'ala jadikan alam semesta ni yang akan menyebabkan orang tu tak boleh nak kata kecuali dia kena kata la ilaha illallah. Dia akan tengok dan dia kata la ilaha illallah. Okay, saya pernah terang dulu kan macam ni kita kata apa alam semesta yang ada ni, bila kita lihat pada kejadian ataupun pengujudan yang Allah telah wujudkan. Allah Ta'ala wujudkan alam semesta ni dengan semua kita panggil tanda-tanda yang menunjukkan bahawa Tuhan tu hanya satu. Hanya satu, kan? Wa fi kulli ayatin tadullu ala pada satu benda, semua benda ada bukti menunjukkan bahawa dia hanya satu. Tak boleh banyak. Berkuasa, berkehendak, menentukan. Macam kita kan, macam kita Allah Ta'ala punya sikap, sifat. Dia menetapkan. Jadi kita tengok bulu kening kita kan, dia tumbuh, dia berhenti sini. Panjang dia gugur, tumbuh baru. Dia tak ada panjang melirik sampai tutup mata kita. Ini berkadaran kuku kita panjang mana, duduk kat mana kuku kita, bukan sampai sini. Jari kita panjang mana. Betul-betul kan ketika kita dalam perut mak kita, ini bukan kita kawal ni. Panjang mana jari kita akan terbentuk. Bukan kita kawal. Mak kita, bapak kita tak kawal. Sepatutnya kita tahu Allah Ta'ala muqaddir, menentukan atau menetapkan. Razzaq, bila kita sedut udara. Sedut udara, kita makan makanan. Makanan kita makan, turun ke esophagus kita, turun ke perut kita. Sampai intestin, disebarkan daripada perut kita ni ke seluruh badan. Tanpa kita kerja untuk sampaikan pada setiap sel badan kita. Kita ni manusia, termasuk binatang-binatang lain, adalah haiwan unisel. Multisel, bukan unisel.
Unisel macam protozoa, amoeba, sel dia satu. Yang ini kita ni multi sel. Setiap sel badan kita ni hidup. Setiap daripada hujung rambut hujung kaki semuanya perlukan nutrisi, perlukan makanan. Tapi kita sendiri tak boleh nak menyampaikan makanan tu ke tangan kita. Jari kita ni kalau dia tak dapat makanan mati. Tapi kita makan satu tempat, perut kita proses, kemudian makanan daripada perut kita tu, daripada intestine kita tu dihantar seluruh badan sampai hujung jari. Kalau kita dah ditugaskan untuk buat benda berkenaan, sampaikan kepada jari kita akan makanan. Tak bekerja lah kita, duduk diam. Kenapa tu bang? Tengah sampaikan makanan dekat jari. Ataupun apa Allah Ta'ala jadikan apa? Kita punya menyampaikan apa? Oksigen daripada paru kita sampai seluruh badan. Pun sama juga. Penyampaian oksigen tadi tu daripada paru-paru kita ke seluruh badan. Ini bukan kerja kita buat sendiri. Allah Ta'ala mengaturkan. So setiap ketetapan nama atau sifat pada setiap benda dalam keadaan tadi yang mudah apa yang Allah Ta'ala jadikan jarak bumi matahari, kadar oksigen kan. Semua sekali ini mengajarkan kita la ilaha illallah. Dan bahkan kat situ bukan sekat la ilaha illallah saja. Bahkan Allah Ta'ala Al-Qadir kan. Maha berkuasa, Muqaddir yang menetapkan, Razzaq yang beri rezeki kan. Mannan berikan kurniaan kan. Hafiz maha memelihara. Kita tengok pada diri kita banyak sifat yang mengajar kita Allah Ta'ala maha memelihara. Alam semesta ni dengan ozon dan sebagainya Allah Ta'ala maha memelihara. Ini semua ni adalah perkara-perkara yang sepatutnya bila kita berjalan, kita bergerak, kita nampak. Jadi Allah Ta'ala mencela sesiapa yang tak mengambil berat atau tak mengambil iktibar dengan makhluk-makhluknya, menunjuk kepada zatnya, sifatnya, syariatnya, ketentuannya dan bukti-buktinya. Faqala Ta'ala firman surah Yusuf ayat 105 106 Allah Ta'ala nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum 'anha mu'ridun. Dan betapa banyak daripada bukti, daripada tanda-tanda di langit dan juga di bumi. Betapa banyak tanda langit dan bumi yang mereka melintas padanya. Mereka melintas dengan tanda tersebut. Nampak benda tu depan mata mereka. Tapi mereka daripadanya berpaling. Mereka tanda tersebut mereka berpaling. Mereka nampak bukti tersebut tapi mereka tidak mahu beriman, tak nak ikut. Jadi saya ingat pernah ceritakan apa? Macam apa saya nak fahamkan tentang pada seorang budak. Budak ni dia agnostik. Dia cuba nak dia budak fizik A1 kan. Jadi dia try apa? Argue bila bapak dia suruh solat dia tak nak solat. Lepas tu dia start argue. 18 tahun je, 17 tahun. 16 tahun. So bila pergi rumah dia, sembang-sembang, perbualan saya dengan dia, antara perbualan saya pasal saya nak yakinkan dia fahaman dia salah. Saya terpaksa bodohkan apa benda dia faham. Macam ridiculous bila manusia tu kata bahawa apa objek-objek depan mata dia ni kan tak ada siapa buat. Macam ni. Okey, ni lah emas ni tak ada siapa buat. Tiba-tiba je ada kereta bawa apa kain belanggar dengan lori bawa sekian dengan apa benda dengan gam sebagainya, tiba jadi ni bahkan masuk kotak ni tak ada siapa buat ni, tiba-tiba jadi ridiculous lah. Tapi ketika perbualan tu dia cuba lari, dia kata itu living organism, dia kata kita living organism. So saya kata apa Sal? Dia kata living organism kita mempunyai capability untuk bertukar daripada satu kedudukan kepada kedudukan yang lain. Pasal bagi dia ada super bakteria. Bagi orang evolusi, diorang ada super bakteria. Dia asalnya diorang dulu fahaman geng-geng yang apa percaya evolusi ni. Maksud dia makhluk ni bertukar dengan suasana dan keadaan ataupun dengan mutation. Kena sinaran radioaktif ke sebagainya, bertukar je makhluk baru. Punca dia sebab apa capability yang ada pada bakteria yang pertama dulu. Jadi yang tu jadi ikan jadi biawak jadi burung. So, jadi cerita tu lawak jugalah, macam cerita apa? Cerita Minion kan dia tunjukkan mula Minion tu dalam air. Kemudian bila bos dia naik ke darat, dia ikut naik ke darat. Dia tu keluar kaki. Kemudian jadi maksud dia evolve, maksud dia bila opportunity. Ni benda dalam buku Origin of Species. Charles Darwin yang orang bangga-banggakan, dia evolusi banggakan. Bodoh gila. Serius bodoh gila. Pasal dia kata apa, ikan duduk dalam air. Lepas tu tengok keluar daripada air, nampak dekat daratan ada opportunity yang banyak. Peluang yang lebih banyak dari makanan dan sebagainya. Maka dia pun gitu keluar kaki. Keluar kaki. Lepas tu jadi biawak.
Biawak pula tengok atas pokok lagi banyak makanan. Jadi burung. Dia kadang perkaitan. Dia satu je tahu apa? Sisik. Ni evolusi punya bongok. Dia kata apa? Tengok macam ayam ada kaki sisik kan? Biawak ada sisik. Reptilia ada sisik. Ikan ada sisik. Sisik tu adik-beradik lah tu. Bila ada keserupaan dari sudut itu tak adik-beradik lah tu. Itu asal-usul yang sama. Kita dengan ikan paus, dia kata serupa. Sebab kita punya tulang koklea kan, tulang tiga dekat dalam telinga kita yang menyebabkan kita mendengar. Itu sebenarnya tulang yang sama bentuk insang pada ikan. So kita dengan ikan adik-beradik. Astaghfirullahalazim. Serupa je rupa, terus jadi adik-beradik. Seronok, dia suka hati dia orang. Jadi bila kita cakap dengan dia ridiculous kan, apa benda macam ni kan. Sampai last kali saya pernah cakap, saya kata dengan dia kata, saya bagi hujah pada dia. Saya kata ahli sains kan dah buat kajian. Diorang dah keluarkan statement. The Newsweek dia keluar dah. The universe should not really exist. Alam semesta tak patut wujud. Sebab diorang kata bila diorang buat kan dekat Switzerland diorang buat Sun Super Collider. Diorang lagakan particles nak tengok boleh tak jadi matter, jadi objek, jadi unsur baru. Dilagakan tak pernah jadi apa. Dah 50 tahun lebih dah usaha mereka buat. Sampailah sekali pada tahun 2017, 2016 mereka keluarkan satu statement. Statement dia berbunyi, alam semesta tak patut wujud. So dia kata apa yang ada kat alam semesta ni satu imbangan yang mustahil. Macam inilah mustahil, dia macam kes mustahil benda jadi sendiri. Sebab dia ada aturan. Macam tu juga alam semesta ni mustahil jadi sendiri sebab dia ada aturan. Ada ketelitian, ada kadar, ada imbangan. Jadi saya kata mana boleh macam tu. Kita nak percaya buat evolusi jadi. Kita ada pembuat, macam kita kata benda tu buat jadi dengan sendiri. So saya push je banyak benda lah. Saya push last sekali, saya push pada planet. Planet kan, kita kan matahari dengan kita ni, kita planet ketiga. So dua planet dekat itu Mercury dan juga Venus panas sangat, tak boleh ada makhluk. Dulu orang sangka ada, pada cek rupanya tak ada. Lepas tu kita pula bumi ni ada makhluk. Dengan jarak kita daripada matahari dan sebagainya, itu tepat dan betul. Lepas tu saya kata dengan dia, saya kata kenapa kita je ada makhluk, lain semua tak ada. The whole universe sampai sekarang tak ada makhluk dijumpai, kita je ada. Kenapa? Kenapa saya kata contoh macam di Marikh tak ada makhluk. Dia kata kita kat sini dan bakteria di bumi jadi makhluk. Bakteria kat sana tak jadi. Dia kata it takes million years. Saya kata yang sana wujud baru semalam ke? Marikh wujud semalam, bumi juta tahun dulu dia diam. Saya kata awak faham betul-betul ni? Dia macam gagap dah. Jadi kadang-kadang kita kena bodohkan. Saya kata kalau anda kata ada bakteria, super bakteria macam awak cakap yang boleh adapt dengan suasana, bila ada suasana baru dia bertukar menjadi makhluk yang baru. Dan dekat sana patut ada juga. Dekat planet lain patut ada juga yang boleh jadi macam makhluk macam kita juga. Sampai sekarang tak ada. Kenapa? Sebab Allah nak tunjuk kepada kita datang kat dunia ni, dekat bumi ni, ini dijadikan dengan kehendak dia. Bukan datang tak sengaja. Bukan randomly berlangga tiba-tiba jadi makhluk. Tidak sekali-kali sedemikian. Ini benda-benda yang kita perhatikan banyak orang panggil teralpa. Mereka kita kata. Jadi sekali saya buat lawak dengan dia, saya kata apa? Kau pun sebenarnya takkan kekal macam ni. Sebab apa? Sebab nanti satu masa ni mungkin ada sayap macam cerita X-Men. Sebab cerita X-Men kan mana makhluk ni berhenti. Evolve tak berhenti. Kalau kita kata berhenti, kenapa berhenti? Soalan dia macam mana dia berhenti? Sebab kita simpan dekat zoo bertahun-tahun dah. Even boleh kata ratus tahun dah. Binatang ditangkap masuk zoo. Tapi tak ada seekor pun jadi orang. Tak ada beruk jadi orang satu masa. Jadi orang. Saya dah jadi orang. Tak ada mana ada. Tak ada kan? So kat situ saya perhatikan macam benda ni semua dah tunjuk pada kita tentang Allah Ta'ala. Sebab tu Allah Ta'ala kata dalam ayat 105 surah Yusuf tu, wa ka'ayyin min ayatin fil ardi afis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha, dan betapa banyak daripada bukti yang di langit dan di bumi yang mereka melintas padanya, namun mereka daripadanya mereka berpaling. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun, dan tidak beriman kebanyakan mereka dengan Allah kecuali mereka dalam keadaan musyrik. Mereka beriman Allah Ta'ala Tuhan, tapi mereka sekutukan dengan yang lain. Sedangkan Allah Ta'ala tunjukkan bukti pada alam semesta ni, dia hanya satu. Tidak boleh dua, tidak boleh tiga, tidak ada kawan, tidak ada sahabat, tidak ada teman.
Tidak berperlukan kepada yang lain. So Allah tunjukkan kepada kita tentang kekuasaan dia supaya kita faham, tapi banyak orang tidak mahu menilai, tak nak tengok. Dengan sebab itu Allah Taala cela orang yang tengok tanda tapi tak ambil sebarang perhatian. Maka Allah Taala puji pula hamba yang beriman, yang mereka ni mengasihi Allah Taala ketika berdiri, ketika duduk dan ketika berbaring, dan memikirkan tentang ciptaan langit dan bumi. Yang mereka ni berkata kan, wahai Tuhan kami, tidak kau ciptakan semua ini secara batil. Ini tak ada sia-sia, tak ada sia-sia satu pun. Kan macam kita kata tak semua betul dan tepat. Kan? Ketidakimbangan macam dia kata ma tara fil khalqir rahman ni min tafawut. Kita kau lihat pada ciptaan Tuhan yang penyayang sebarang apa? Ketidakimbangan. Semuanya betul dan tepat. Tak ada yang ini lebih, ini kurang. Tak ada ini banyak, ini sikit, tak ada. Semua betul dan tepat. Ma tara fil khalqir rahman min tafawut. Tidak kau lihat pada ciptaan Tuhan yang penyayang sebarang ketidakimbangan. Jadi memang Allah Ta'ala jadikan macam tu. Dan orang beriman, dia akan kata Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan, tak kau ciptakan ini secara kebatilan, secara sia-sia. Maksudnya tidak kau ciptakan ciptaan ini sia-sia, bahkan dengan kebenaran, supaya dibalas orang-orang yang, engkau membalas orang-orang yang buat keburukan dengan apa mereka buat, dan kau membalas orang yang baik dengan kebaikan. Sebab balik pada asal, Allah tunjukkan ke alam ni semua betul dan tepat, supaya kita faham. Kalau semua benda betul dan tepat dan manusia tak betul macam mana dia kehendaki, maka Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi ni semua dengan betul, pasti tak suka. Kalau kita menyampah benda tak adil, Allah lagi tak suka benda tak adil. Kezaliman, kan? Segala benda yang manusia buat pelampauan. Kalau kita menyampah, pasal sifat nakkan keadilan tu Allah Ta'ala campak dalam hati kita. Kalau kita Allah Ta'ala campakkan, dia hanya 1 daripada 100. Macam Allah Ta'ala ciptakan rahmat. Rahmat Allah ciptakan 100 bahagian. 1 bahagian Allah campak untuk kita berkasih sayang. Tapi 99 Allah simpan hari kiamat. Yang begitu juga masalah keadilan atau apa saja perasaan kita ada, Allah campak dalam hati kita. Cuma nisbah banyak mana. Ar-Rahmat kita tahu 1 daripada 100. Dicampakkan 1 daripada 100 ke dunia. Rasa nak keadilan, banyak mana Allah campakkan, Allah alam. Tapi yang pentingnya, kalau kita rasa tak suka, Allah lagi tak suka, Allah lagi marah. So seorang yang tahu tentang tauhid ni, dia tahu bahawa Allah Ta'ala lebih mahukan keadilan banding dia. So dia tak pernah rasakan benda ni semua ni sia-sia. Sebab Allah Ta'ala jadikan, tunjuk pada kita semua betul dan tepat, supaya kita faham bahawa takkan Allah Ta'ala jadikan, macam Allah Ta'ala nyatakan afanaj'alil muslimin kal mujrimin. Adakah kami akan buat, jadikan orang yang menyerah Islam, menyerah sama seperti orang yang buat kesalahan jenayah. Malakum kaifa tahkumun, apa hal kalian fikir macam ni? Macam mana kalian menghukum sedemikian? Sedangkan Allah Ta'ala tunjukkan, dia jadikan langit dan bumi ni betul dan tepat. Takkan dia biarkan kamu serupa yang baik dengan buruk, kan? Macam Allah Ta'ala katakan afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Adakah sama orang yang beriman dengan orang yang fasik? Takkan serupa. Tidak akan serupa. Itu Allah Ta'ala nyatakan dalam Quran Karim, dalam surah Sajadah. Baik, mari kita dengar kat sini firman Allah Ta'ala daripada ayat 189 sampai 195, kan? Yang sebenarnya dia 5 ayat, tapi yang kita baca semua, yang mana dalam ayat berkenaan Allah Ta'ala tunjukkan bagaimana sifat hamba-hambanya yang beriman, hamba-hambanya yang mengenal dirinya, yang melaksanakan tauhid, yang mana mereka ni adalah di antara orang yang Allah Ta'ala puji dan juga Allah Ta'ala janjikan kebaikan. Allah Ta'ala nyatakan ayat 189, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan milik Allah lah kerajaan seluruh langit dan juga kerajaan bumi, dan Allah Ta'ala ke atas setiap sesuatu amat-amat berkuasa. Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam ciptaan seluruh langit dan juga bumi, apa yang Allah jadikan langit dan bumi, apa yang Allah ciptakan. Waqtilafil laili wan nahar, perbezaan malam dan juga siang. La ayatil liulil albab, benar-benar ada bukti, ada tanda-tanda bagi kaum yang mempunyai hati, mempunyai akal. Albab, lub, kan itu kan dalaman, mana kita ada biji, kan buah tu dalamnya ada biji, itu yang tu lub. Albab ni orang memiliki akan dalaman dia, ada akal, ada geliga dia. Yang mereka ni, orang-orang ni adalah yang mereka ni pada syiar langit bumi ni bukti untuk mereka. Tapi siapa mereka? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dia adalah orang yang
mengingati Allah Ta'ala dalam keadaan berdiri ketika berjalan-jalan dan sebagainya, dia ingat Allah Ta'ala. Qu'ud ketika tengah duduk, wa ala junubin, di atas badan sisi badan mereka, berbaring pun mereka ingat Allah Ta'ala. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka memikirkan mengenai penciptaan seluruh langit dan juga bumi. Tengok langit dan bumi, dia fikirkan. Dan dia kata apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Mereka kata, tidak, wahai Tuhan kami, tidak kau ciptakan ini secara batil. Bukannya kau cipta ini dengan kebatilan. Subhanaka faqina azaban nar. Maha suci engkau ya Allah, maka dengan sebab engkau tak ciptakan semua ini dengan batil, engkau maha berkuasa sangat, maka ya Allah, peliharilah kami daripada azab neraka. Sebab kita tahu Allah Ta'ala maha berkuasa. Dan dengan kita tahu sifat dia atau nama dia yang terbaik, kita mohon kepada Allah Ta'ala untuk berikan kita permintaan kita. Dan permintaan pertama diminta adalah oleh orang-orang yang berakal ni, orang yang punya akal, yang memikirkan tentang alam semesta, adalah meminta Allah Ta'ala lindungi mereka daripada azab neraka. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimin min ansar. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya sesiapa engkau masukkan dalam neraka, maka engkau telah hampakan dia, kau telah let him down, kan? Kau tak ada selamatkan dia, kau tak berikan dia sebarang penyelamatan, dan tidak ada untuk orang yang zalim sebarang pembantu. Bila Allah Ta'ala dah hampakan orang tersebut, takkan ada siapa boleh membantu dia. Sebab orang yang dihampakan oleh Allah Ta'ala, dia layak dengan apa yang diberi pada mereka. Bukannya Allah Ta'ala berikan balasan tadi tak berpadanan. Manusia punya pemerintah akan ada lari, beralih, tukar hukum ikut suka hati dan sebagainya. Mana ikut tahun dan tempat, dia tukar suka hati mereka apa yang mereka nak. Tapi Allah Ta'ala Tuhan yang maha adil. Keadilan Allah Ta'ala takkan melepaskan walau sebesar zarah, sebesar semut kecil merah, punya kesalahan atau kebaikan, pasti dia akan adili. Itu yang kita katakan ketakutan. Bila kita dengar tentang Allah Ta'ala punya sifat keadilan, kan, ataupun masalah kepenguasaan Allah Ta'ala ke atas makhluknya, kita rasa gerun. Sepatut ada rasa gerun. Pasal kita tahu kita ni tak cukup untuk laksanakan semuanya dengan tepat. Maka kita bimbang Allah Ta'ala akan hukum kita. Itu kena ada. Lepas tu dalam hadis Nabi yang menyatakan, kalau mengetahui seorang yang kafir apa Allah Ta'ala ada daripada rahmat, nescaya takkan rasa nak masuk neraka siapa pun. Tak siapa terasa dia akan masuk neraka. Sebab nak masuk neraka pun dia masih lagi rasa Allah Ta'ala boleh selamatkan dia, kalau dia tahu besar mana rahmat Allah Ta'ala. Dan kalaulah apa seorang mukmin tahu apa yang Allah Ta'ala ada daripada hukuman atau keadilan, nescaya tidak akan ada manusia merasa berhak masuk syurga. Takkan siapa rasa ada peluang masuk syurga, sebab Allah Ta'ala sangat adil. Tapi kerana sifat adil Allah Ta'ala tu didatangkan juga sifat rahmat, sifat belas kasihan, sifat penyayang kepada hamba-hamba yang beriman. Maka ada kat situ give and take yang berbeza. Jika tidak kita tahu satu nama Allah Ta'ala, saya tak tahu nama yang lain, ada kita ada masalah. Jiwa kita ni tak boleh nak cinta Allah Ta'ala, tak boleh nak berharap pada dia. Sebab kita tahu dia maha adil, dan keadilan manusia tak boleh kan rule of law. Geng-geng sesat. Rule of law kan. Padahal dalam undang-undang yang dipakai oleh manusia sekarang ni tak pernah benda pun betul. Semua tipu. Tengok siapa naik. Kalau naik orang A, semuanya boleh. Kalau orang B naik, semua tak boleh. Dan sentiasa rule of law tu betul-betul tukar. Saya ingat macam ustaz gila yang patutnya kena penjara pasal dia menghina sultan kan. Tiba-tiba ditangguhkan hukum dia, lepas tu sampai sekarang tak kena hukum. Rule of law bendanya. Kan, rule of law apa bendanya? Kalau anda kata kita kenakan siapa kita nak hukuman, kita lepaskan siapa kita nak daripada hukuman. Dan apa tak ada hukum lah macam tu. Tak ada hukum. Itu kita kata kadang-kadang manusia ni cakap tapi dia tak tahu sebenarnya mereka sebenarnya sangat zalim pada di atas nama agama ke atau nama politik ke, sama je. Okay, baik. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mendengar seorang penyeru yang menyeru kepada untuk beriman. Kami dan untuk beriman, seruan dia berbunyi an aminu bi rabbikum, hendaklah kalian beriman dengan Tuhan kalian. Wahai Tuhan, fa amanna, kami pun telah beriman. Rabbana, oleh kerana kami beriman, wahai Tuhan, faghfir lana dhunubana, ampunkanlah untuk kami dosa-dosa kami, wa kaffir anna sayyi'atina, dan hapuskan daripada kami kesalahan-kesalahan kami, wa tawaffana ma'al abrar,
matikanlah kami bersama orang-orang yang baik. Ini doa. Pasal ini cara tawassul. Bila kita dah beriman, kita minta Allah Ta'ala permintaan kita. Mana ada penyeru kepada iman datang, suruh kami beriman, kami dah beriman. Wahai Tuhan, kerana kami dah beriman, ampunkanlah dosa kami. Ini cara macam mana kaedah Allah Ta'ala ajar kepada kita. Kita buat perintah Tuhan dan kita minta kepada Tuhan akan pemakbulan bagi diri kita. Okey. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika. Wahai Tuhan kami, datangkanlah kepada kami apa yang kau janjikan ke atas utusan-utusanmu. Wala tukhzina yaumal qiyamah, dengan engkau hampakan kami pada hari kiamat nanti. Innaka la tukhliful mi'ad, sungguh engkau tidak pernah menyalahi janji. Maka Allah Ta'ala jawab, ayat 195, fastajaba lahum rabbuhum, maka telah menyahut untuk mereka Tuhan mereka, anni la udhi'u amal amilin minkum, aku tidak mensia-siakan kerja seorang yang bekerja di kalangan kalian. Ini sudut yang kena jaga. Banyak orang kadang-kadang rasa saya tak cukup, saya tak ada masa untuk ibadat, saya tak macam ustaz, saya tak macam sekian. Dia, setiap manusia masuk syurga ataupun dapat redha Allah Ta'ala ikut jalan masing-masing. Siapa ada mak, bapak lagi, tunjukkanlah pada itu. Siapa yang ada, contoh macam apa, yang isteri, ada suami, tujukanlah di situ. Yang suami ada masa, ada dia seorang pekerja dalam pekerjaannya, tujukanlah. Sebab kejujuran manusia ni dalam sudut masalah tanggungjawab dia, itu yang menjadikan dia mendapat tempat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta orang menyaga, seorang penyaga, macam Nabi kata dalam hadis yang sahih, kata at-tajirus sadiqul amin, seorang penyaga yang benar lagi amanah. Ma'an nabiyyin, bersama para nabi, wasiddiqin, dan juga para siddiqin, wasyuhada wassalihin, orang-orang mati syahid dan juga orang soleh. Maksud dia bekerja mencari rezeki dengan cara perniagaan, okay? Tapi kalau dia benar dan jujur dalam perniagaan dia, maka Allah Ta'ala angkat dia dengan kerja, dengan kejujuran dia tadi menjadi setingkat dengan para anbiya. Ni bukan besar ke? Kan masih lagi bermewah-mewah tapi dia dapat duduk dengan para anbiya. Bukan buang harta, tak buang harta. Dekat sini yang kena faham bahawa kejujuran kita, macam kita sincere. Macam bila Nabi kata ad-dinun nasihah, agama itu adalah sifat tulus ikhlas. Agama itu adalah sifat tulus ikhlas. Pada para sahabat kata kul naliman, kami kata pada siapa tulus ikhlas tu? Qala lillah, Nabi kata kepada Allah Taala. Kepada Allah Taala. Maksudnya apa Allah Taala? Kita hubungan kita Allah Taala tu kena ada sincerity. Ada ketulusan dalam melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Bukan kita cari jalan untuk lari daripada kewajipan. Tak boleh, kan? Kepada kitab Allah Ta'ala, apa yang diperintahkan, kita beriman dengan sepenuhnya. Bukan kita mempersoalkan, bukan kita menentang Rasulnya, dan bagi pemimpin orang Islam dan juga orang awam Islam. So kalau kita faham itu, sincerity itu penting, ketulusan kita. Kalau kita tak dapat buat banyak pun tak apa, tapi yang penting tulus. Kita kena ada ketulusan, ada sincerity dalam beramal. Banyak sikit itu kan tajuk. Sebab tu Allah Ta'ala kata, inni la udhi'u amal amil minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd. Dan Allah Ta'ala kata, sebenarnya aku tidak akan sia-siakan amalan seseorang yang beramal di kalangan kalian, lelaki atau wanita. Perempuan punya cara, lelaki punya cara. Apa amalan masing-masing? Ba'dukum min ba'd, kamu sebagian yang lain. Sebagian kamu adalah sebagian yang lain. Tak ada diasing-asingkan, semua serupa akan dapat. Takkan siapa dipersia-siakan amalan dia. Ni kena faham. Sebab tu kenapa Allah Ta'ala sebut tentang jawapan. Bila kita faham balik, tak dapat buat banyak amal pun tidak menjadi tajuk. Atas dasar kita buat sedaya upaya kita. Sebab Allah Ta'ala tidak akan tangguhkan kita kecuali apa yang kita mampu saja. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Takkan Allah Ta'ala tangguhkan satu nyawa kecuali apa yang dia berupaya saja. Laha ma kasabat, untuk jiwa itu apa yang dikerjakan. Wa 'alaiha maktasabat, dan kena ke atasnya apa dikerjakan. Itu sudut yang kena jaga. Okey. Falladzina hajaru, maka orang-orang yang berhijrah. Wa ukhriju min diyarihim, diusir pada rumah-rumah mereka. Wa udu fi sabili, dan mereka disakiti di jalanku. Wa qatalu wa qutilu, mereka berperang dan mereka dibunuh. La ukaffiranna anhum sayyi'atihim, aku pasti akan hapuskan dari mereka kesalahan-kesalahan mereka. Waladkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, aku pasti akan masukkan mereka dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sawaban min indillah, ini adalah balasan, ini adalah ganjaran, inilah pahala dari sisi Allah Ta'ala. Ini diberikan, benda tu sikit je kita buat.
Tapi kita diberikan ganjaran melimpah ruah. Wallahu indahu husnul ma'ab. Allah Ta'ala sisinya lah sebaik-baik husnul thawab, sebaik-baik balasan. Okey. Telah sabit bahawa Rasulullah SAW dahulu membaca ayat ini, 10 ayat ni akhir Al-Imran, bila baginda terjaga daripada malam sebelum tahajud baginda, kan? Macam dalam Bukhari dalam Bukhari daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, bitu inda khalati Maimunata, aku telah tidur di rumah di sisi mak saudaraku, ya, Maimunah. Maimunah di sini Nabi SAW fatahaddath Rasulullah ma ahlihi, lalu Rasulullah SAW telah bercakap dengan keluarga dia, dia kata sa'atan summa raqada. Di mana Nabi SAW di antara benda Nabi buat bila balik daripada luar, kan, dan sebagainya, Nabi sebelum tidur Nabi akan duduk sembang dengan keluarga dia, dengan isteri dia, sembang, kemudian Nabi akan tidur. Falamma kana thuluthul lail akhir, lalu apabila sepertiga akhir malam, qa'ada, baginda pun duduk, fanazara ila sama, lalu baginda pandang ke langit, faqala, baginda pun membaca, inna fi khalqis samawati wal ard, sungguh pada penciptaan langit dan juga bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, perbezaan malam dan siang, la ayatil liulil albab, ada tanda-tanda untuk kaum yang, untuk orang punya akal, ayat berkenaan. Thumma qama, kemudian baginda pun bangun. Lepas tu fatawaddaa, baginda akan berwuduk, wastanna, daripada baginda pun bersihkan diri sebagainya. Kemudian thumma shalla 11 rak'atan, kemudian baginda akan solat 11 rakaat. Thumma adzana Bilalun, ini panjangnya Nabi solat malam tu, sampai ke pagi. Bilal pun akan azan untuk solat. Fa shalla rak'ataini, baginda akan solat 2 rakaat pula, itu sunat fajar. Thumma kharaja fa shalla bin nasi subha, yang baginda akan keluar solat dengan ramai, solat subuh. Jadi apa, ini kita dapat lihatlah, ini yang kita tahu perbuatan Nabi SAW, yang kita patutnya ada sikap yang sama, baca ayat tersebut dan fahamkan maksud dia, dan doa yang ada tu, kita minta doa yang ada dalam ayat-ayat berkenaan 190 194 tu, kita dapat apa amalkan, dan juga fahamkan pengertian ni ketika kita berdoa. Okey. Dia kata daripada Abi Sa'id Al-Khudri dalam hadis riwayat Ibn Hibban, Hakim, dan disahihkan oleh Imam Hakim, Imam Saburi, daripada Abi Sa'id Al-Khudri, daripada Rasulullah SAW, qala, baginda bersabda, qala Musa, berkata Musa, ya Rabbi, wahai Tuhan, alimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bihi, ajarkan aku dengan satu benda yang aku ingat engkau dan aku seru engkau dengannya. Faqala ya Musa, maka Allah Ta'ala kata, wahai Musa, qul la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah. Qala, berkata Musa, ya Rabb, wahai Tuhan, kullu abdika yaquluna hadha, semua hamba engkau kata kalimah ni. Qala ya Musa, berkata Allah Ta'ala berkata, wahai Musa, law anna samawati sab'a, kalaulah sekiranya langit yang 7, wa amirihinna ghairi, dan golongan yang mendiami langit yang 7 tu dan selain dariku, wal aradina sab'a fi kaffatin, dan bumi yang 7 lapis pun dalam satu ceper. Maksud dia seluruh langit yang 7 selain Allah Ta'ala berserta dengan bumi yang 7 lapis, fi kaffatin, di dalam satu timbangan. Dia kata wala ilaha illallah, dan la Allah tu di dalam satu timbangannya lagi. Malas bihinna la ilaha, Allah pasti akan bersengit timbangan tersebut dengan la ilaha illallah. Ini besarnya tentang la ilaha illallah di alam semesta ini. Sebab itu macam saya tekankanlah, kita kena usahakan untuk kita mendapatkan daripada Allah Ta'ala hidayah. Tapi pertama kita kena beriman dahulu dengan dia. Iman tadi bukan hanya setakat kita percaya dia adalah Tuhan kita, tapi kena ada ubudiyah, pengabdian diri, harapan kita, keluhan hati kita, rayuan kita, kesedihan kita kena salurkan kepada dia, bukan salur kepada yang lain. Pada manusia boleh kita ceritakan sekali-sekala lah kesedihan hati kita dan sebagainya, tapi tidak kita jadikan agenda utama hidup kita mengadu pada manusia. Sebab Allah Ta'ala lebih layak untuk diadukan kepadanya segala masalah. Maka kita sibuk minta pada manusia, kita lupa Allah Ta'ala lebih layak untuk memakbulkan atau memberi pada kita permintaan kita. Ini benda yang kita dapat belajar lah, Alhamdulillah, daripada sepanjang perbincangan kita, daripada surah Al-Baqarah, surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran berkenaan dengan tajuk sudut
panggil apa, cetusan pemula bagi tauhid. Ni kita, bila kita kata Quran ni kitab tauhid, bahkan keseluruhan Quran ni sebenarnya merujuk pada tauhid, sama ada dia menceritakan sifat Allah Taala ataupun ceritakan tentang tentang apa, ibadat yang merupakan pelaksanaan bagi tauhid kepada Allah Taala, ataupun ceritakan berkenaan dengan keadaan orang beriman ahli tauhid atau orang yang kufur ahli kekufuran yang tidak mahu tauhid, daripada mula hidup sampailah ke akhirat nanti. So semua tu sudut dia adalah berkenaan dengan tauhid. Kenapa mereka tak berjaya? Sebab tak ada tauhid. Jadi kenapa berjaya? Sebab mereka bersama dengan tauhid. Itu sudut sebenar yang kita patut faham daripada keseluruhan perbincangan kita hari ini. Wallahilham. Dan inilah last kita ambil untuk tajuk ni. Pasal kadang-kadang ya, kena tukar-tukar juga. Orang kita pun kadang jemu, cepat jemu, walaupun tajuk tu penting. Tajuk tu penting, tapi orang kita akan jemu. Dia akan kata macam, alah tajuk ni lagi kan. Tapi tajuk ni kita bincangkan ikut fasa dia. Dalam surah dalam Al-Quran tu kita pergi pada ayat-ayat berkaitan tentang tauhid. Jadi sebenarnya kalau kita ikut nak follow, dalam An-Nisa nanti ada kan, dan surah apa An-Nisa, kemudian apa surah berikutnya sampailah apa Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, semua sekali ada sudut tauhid padanya. Yang mana kita sepatutnya sedarkan perkara ni. Sebab tu kadang-kadang pada zaman kita sekarang ni pelik, macam mana boleh manusia ni yang baca Quran tapi kadang-kadang boleh lagi buat kesyirikan. Dia lupa sebenarnya Quran tak pernah datang untuk hanya setakat berikan kesihatan, keseronokan kepada kita, ketenangan jiwa, tapi sebenar-benarnya Quran nak kita supaya mentauhidkan Allah Ta'ala. Sebab itulah seruan para Rasul alaihi wassalam. Dari mula diutuskan para Rasul sampailah kiamat, semua ajakan mereka adalah ani'budullah, sembahlah Allah. Maksudnya kita kenal Allah Ta'ala Tuhan kita, dan apa kita pengabdian diri. Bukan sekadar kenal Allah Ta'ala saja tak cukup. It's not enough. Seorang manusia tu kata saya kenal Allah, saya dah belajar dah, saya dalam hati saya percaya Allah Ta'ala tu Tuhan yang satu. Tak cukup. Tidak cukup. Pasal kalau setakat tahu Allah Ta'ala Tuhan yang satu, sebenarnya Iblis pun tahu. Kadang saya macam rasa bersalah tu nak cakap bila orang tu kata I believe that the only one God in my heart. Dia kata, saya nak cakap, senang je cakap, saya kata hatta musyrikin Mekah pun tahu berkenaan dengan Tuhan tu satu, tapi dia sekutukan bersama Tuhan dengan benda lain. Dia bawa yang lain datang, sebab time berdoa dia akan minta pada Lata, Uzza, Manah dan sebagainya. Dia tak esakan Allah Ta'ala. Itu tajuk asal dia. Pasal kita sekarang ni masalah pengesaan Allah Ta'ala pada diri kita. Macam kita yang kita nak praktik betul adalah masalah rayuan kita, ketakutan kita, harapan kita, kebimbangan kita. Bimbang kita, apa kita patut bimbang? Bimbang tak ada duit, bimbang tak ada harta, bimbang tak ada isteri, tak ada anak, bimbang apa bimbang paling besar pada seorang tu? Yang patut bimbang pertama sekali bagi diri dia sebenarnya adalah bimbang kepada Allah Subhanahu Wa Taala punya pandangan terhadap dirinya. Adakah Allah Taala redha dengan dia, sayang dia, terima dia sebagai hamba, kan, akan beri kepada kebaikan, lindung dia daripada keburukan? Adakah Allah Taala akan panggil di hadapan makhluk seluruhnya dengan panggilan kemuliaan, atau Allah Taala panggil di akhirat nanti dengan panggilan yang kehinaan di hadapan sekalian makhluk? Kan 6 bilion, more than 9 billion. Kita sebut 6 bilion manusia kan, yang akan datang lagi banyak. Di akhirat nanti akan banyak lagi. Daripada Adam punya zaman sampai terakhir lepas kita nanti, semua akan dipanggil di mahsyar. Dan kita dipanggil dengan panggilan apa? Adakah dipanggil dengan panggilan rahmat, kasih sayang, atau pandang kita dengan pandangan pandangan rahmat, ataupun dipandang dia tak nak pandang kita dan tak nak cakap dengan kita? Itu kedudukan kemurkaan Allah Ta'ala. So, gitu patut bimbang lebih besar lagi. Dunia ni tak habis. Dunia ni tak habis sebenarnya. Kita kejar takkan habis. Okay? Baik. Tajammu belajar tauhid Ustaz, sebab dekat sekolah cikgu tak ajar pasal syirik. Yalah. Ala kuliah kita usahakan. Tapi yalah, kita change topik. Sekali tu bagus juga. Kadang manusia ni dia ada kejemuan. Jemu. Alah, kadang Malaysia ni paling best buat jemu ni. Dia manusia ni bila dengar orang tu macam apa, saya ingat macam fenomena Ustaz Azhar Idrus. Azhar Idrus kan. Kemudian dia satu masa kan hilang. dia hilang tajuk. Dulu Datuk Dr. Harudin. Zaman apa ketika mula nama dia naik kan. Semua Dr. Harudin. Lepas tu kemudian orang kita ni orang Melayu kita ni tu. Dia ada high tempo. Dia tak ada istiqamah dalam satu tajuk pembelajaran. Dia tak tahu dia ambil apa dia orang tu. Dengar orang ramai dia pun ramai. Itu benda biasalah.
yang kita kata apa akan terjadi pada manusia. So ala kulli hal, insya-Allah kita habiskan pada hari ini dengan tajuk masalah lah, tajuk apa tentang terusan pula bagi tauhid. Dan sebenarnya sambungan boleh lagi kita buat insya-Allah pada masa akan datang. Dan kita berharap Allah Taala jadikan kita terlepas daripada segala kekangan dalam masalah pergerakan kita dan sebagainya, dan semoga kita dapat berjumpa balik di Baitul Salam secara fizikal dan hadir kelas seperti yang kita harapkan. Sebab kita memang ada perbezaan. Kami yang asatizah ni pun sebenarnya mengajar pakai internet ni boring sebenarnya juga. boring. Pasal kita kadang-kadang duduk macam ni kan. Nampaklah orang tulis adalah sekian. Kena orang diam, kita macam apa jadi diam. Contoh itulah. Tapi kadang-kadang kalau banyak sangat layan pun tak boleh juga. Orang tulis letih juga. So kadang-kadang kita kata benda ni lah dah hampir setahun kan dah jadi macam ni. Dan memang bahkan jadi kes lah. Jadi kes baru ni waktu saya dekat Al-Khadim seorang staff tanya, dia kata macam mana ustaz boleh ngajar, dia kata tak nampak orang. Saya kata sebenarnya lepas latihan selama setahun. Lepas latihan selama setahun saya dapat mengajar dengan tanpa lihat orang. Kalau tidak payah ni. Kita bercakap macam ni kan. Saya dulu macam kami di Yayasan Taklim tu, Ustaz Yunus, Ustaz Asri, Sobri, Ustaz Fasan, diorang ada buat macam satu Q&A, kumpul soalan lepas tu jawab. Bila time buat dengan Ustaz Asri ke Ustaz Fasan, Ustaz Yunus boleh. Dengan saya tak boleh sebab saya gugup nak cakap depan kamera tanpa orang. Saya macam dia cakap apa lah. Saya jadi macam kan kepala saya meriwang. Tak boleh. Tapi lepas tahun alhamdulillah kan. Cuma Allah Taala jadikan macam kita kata kita terbuka balik dan alhamdulillah kan hari demi hari, dan hari ni semalam kot dah stop kan setengah sebagai tempat dah tak ada dah. Sekatan jalan raya STR dah tak ada. Macam exit Damansara dah tak ada. Bukit Jelutong masih ada lagi. Tol Bukit Jelutong masih ada lagi. Sebenarnya tempat dah tak ada dah. Memang kereta pun banyak di highway. Dan walaupun ketika lapang tu seronoklah sangat kita. Tapi yalah, kalau dengan kita seronok tapi orang ramai sengsara buat apa? Tak apalah, susah sama. Tapi yang pentingnya kita kata perubahan keadaan bila kita dapat terbuka balik, dan kita harap Allah Taala bukakan dan semua Taala hinakan dan juga jadikan dibodohkan orang-orang yang menjangkakan keburukan berlaku pada kita. Orang yang kata bulan 6 ni akan musibah berlaku dan sebagainya. Semua Taala malukan mereka dan jadikan mereka ni sebagai pengajaran bagi orang yang mengambil pengajaran, supaya orang nampak kebodohan yang tak patut dibuat. Kena meninggalkan manhaj salaf, tinggalkan cara salafus soleh dan memahami hadis fitan dan sebagainya. Allah Taala jadikan mereka ni tak terhasil jangkaan mereka, lalu mereka akan malu saja. Malu dan juga ke belakang sendiri. Tak banyak orang akan minta maaf kecuali kena saman. Siapa kena saman minta maaf. Siapa tak kena saman tak minta maaf. Yang baru ni kes saman kan. Minta maaf pada Dr. Zaimi dan sebagainya. Sedangkan kesalahan dia kepada asatizah lain banyak lagi. Kan hina menteri sebagainya pada minta maaf. Kan. Tak ada pun. Tapi ialah pasal takut kena saman. Wallahu alam kan. Manusia ni memang takut pada benda fizikal lah. Kan. Nak kata. Tapi bagi saya tak pelik pasal bukan ahli sunnah. Bila bukan ahli sunnah, buatlah perangai apa pun tak ada hal. Kita tak ada masalah. Kalau anda mengaku ahli sunnah, perangai buruk, then sorry lah, minta maaf. Kita tak kisah untuk katakan anda bukan ahli sunnah. Sebab ahli sunnah ni dia ada pegangan dia ada manhaj. Bila nak beriman tentang tajuk satu perkara, nak buat tindakan satu perkara, dia ada guideline dia ada garis panduan. Bukannya sesuka hati saya ijtihad saya sendiri. Ni kita kata semua tak nak jadikan. Jadi bila makin kita lapang dan dapat pula kuota haji tambah 10,000. So semua tadi kalau anda kata dapat rezeki pada siapa-siapa pergi haji nanti, wallahilhamd kan, ini semuanya adalah aturan Allah Taala yang terbaik. Tak ada pun, ini semuanya akan dihampakan Allah Taala. Bahkan saya tengok dalam kitab akhir zaman yang geng-geng teori konspirasi buat tu, diorang sebenarnya jangkakan lepas daripada Rahman Mahdi diorang MAHDI kan. Mahdi tu disebut Mahdi. Tapi A dia letak lepas tu A, Azmin atau Anwar. Tapi masalahnya silap. Sebab Mahdi lepas tu Muhyiddin. Sepatutnya MM. Ni cerita kelakar dia.
Semua sangkaan-sangkaan mereka Allah Ta'ala jadikan terbatal. Alhamdulillah. Ya, baik. Wallahu a'lam. Kita berhenti sini. InsyaAllah nanti kita jumpa di kemudian. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alaihi salam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.